Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aizah Meta Asri dari kelas SMP Pendidikan kelas 2 Jun 2019. Hari ini saya akan lakukan pembentangan laporan pentaksiran bagi subjek PKUK 3113 pentaksiran dalam pendidikan kelas. Baiklah, ini adalah kandungan yang akan dibentangkan pada hari ini. Pengenalan, pengetahuan dan kefahaman murid berkeperluan khas MBK perlulah sentiasa diuji untuk memastikan kaedah mengajar yang diguna pakai adalah bertepatan dengan kemampuan murid itu. Oleh itu, pentaksiran perlulah dilaksanakan secara berkala bagi menentukan keperluan intervensi yang dijalankan terhadap setiap MBK. Menurut Lembaga Peperiksaan Malaysia 2011, pentaksiran dianggap sebagai satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang bagi suatu tujuan tertentu. Antara bentuk pentaksiran yang boleh dilaksanakan ialah ujian diagnostik, yang merupakan alat pengukuran yang membolehkan guru mengesan punca dan kelemahan secara terperinci yang dihadapi oleh murid menurut bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia 2012. Melalui keputusan ujian diagnostik tersebut, guru dapat merancang dan melaksanakan aktiviti intervensi berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada ujian diagnostik ini. Menurut Noriati et al. 2017, matlamat utama ujian diagnostik dijalankan adalah untuk membantu dan memandu guru bagi merancang suatu program pengajaran yang khusus serta bahan pengajaran yang bersesuaian pada individu atau kumpulan dengan lebih tepat dan sistematik. Baiklah, latar belakang murid ialah nama Aryan. Bukan nama sebenar dia, umur 10 tahun, asal Melaka Tengah, Melaka dan penyakit yang dialaminya ialah autism. Latar belakang kajian pula, lokasi ujian yang dijalankan ialah kelas Mutiara 2 SK Bertang Hulu. Kemahiran yang difokuskan kepada semasa ujian ini ialah tingkah laku positif di dalam kelas. Instrumen yang digunakan ialah anekdot dan senarai semak. Manakala kaedah menjalankan pentaksiran pula ialah pemerhatian. Seterusnya, pelaksanaan pentaksiran sebelum, semasa dan juga selepas. Baiklah, sebelum pentaksiran. Bagi melaksanakan pentaksiran ini, saya telah memilih seorang kanak-kanak lelaki bernama Aryan, berumur 10 tahun dan belajar di SK Bertang Hulu sebagai responden saya. Berdasarkan perhatian saya dan disokong oleh temu bual bersama guru kelasnya, Aryan didapati sukar untuk menumpukan perhatian ketika berada di dalam kelas dan ketika PDP berlangsung. Bukan itu sahaja, sering dilihat juga bahawa Aryan suka mengganggu rakan-rakan sekelasnya lain sehingga menyebabkan rakannya sukar untuk belajar di dalam kelas. Selain itu, Aryan juga sukar untuk memberikan tumpuan tentang apa yang dikatakan oleh guru semasa di dalam kelas dan juga tidak menyiapkan tugasan yang diberikan kepadanya. Oleh itu, bagi mengurangkan masalah tingkah laku ini, suatu pentaksiran telah dirancang secara teliti untuk memerhatikan perkembangan Aryan di dalam kelas. Ini adalah lampiran temu bual saya bersama guru kelasnya. Baiklah, semasa pentaksiran pula, saya melakukan dua instrumen, iaitu pertama anekdot dan yang kedua adalah senarai semak. Baiklah, untuk anekdot, pemerhatian menggunakan rekod anekdot memberikan maklumat tambahan yang tidak dapat diperhatikan melalui pemerhatian menggunakan senarai semak. Di samping terdapat juga penggunaan video rakaman untuk melihat tingkah laku kanak-kanak ini dengan lebih teliti menurut Jasdina 2014. Pemerhatian secara anekdot ini dijalankan selama 3 jam untuk memerhatikan tingkah laku Aryan semasa kelas berlangsung. Melalui pemerhatian ini, saya dapati Aryan tidak melibatkan dirinya dalam aktiviti dalam ataupun luar bilik darjah. Aryan juga sukar untuk bersendirian. Sering melarikan diri dari rakan dan guru
serta mengganggu rakan yang lain yang sedang belajar. Baiklah, seterusnya, senarai semak. Senarai semak adalah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan murid dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap dan juga kebolehan. Pemerhatian ini memandukan senarai semak yang berlangsung selama 1 jam semasa kelas Bahasa Melayu berlangsung. Berdasarkan rekod senarai semak yang telah direkodkan, terdapat tingkah laku destruktif yang ditunjukkan oleh Aryan yang kerap, di mana Aryan kerap menunjukkan tingkah laku yang boleh mengganggu kelancaran kelas. Tingkah laku ini menyebabkan gurunya terpaksa mengabaikannya untuk memberikan tumpuan kepada rakan-rakannya lain. Walau bagaimanapun, melalui temu bual dengan guru berkenaan juga, tingkah laku ini merupakan tingkah laku semula jadi bagi kanak-kanak berkeperluan khas ini. Kiranya tingkah laku mengganggu Aryan ini adalah tingkah laku yang biasa terdapat dalam diri kanak-kanak berkeperluan khas yang lain. Baiklah, ini adalah rekod anekdot untuk Aryan selama 3 jam. Baiklah, seterusnya ini pula merupakan senarai semak untuk tempoh 1 jam. Baiklah, selepas pentaksiran. Setelah menjalani pentaksiran ini, saya mencadangkan kepada guru Aryan untuk menjalankan intervensi token ekonomi. Memandangkan kaedah pengasingan yang digunakan sebelum ini adalah kurang berkesan terhadap Aryan. Tujuan dilakukan ekonomi token ini adalah supaya murid ini dapat melakukan arahan yang dikehendaki oleh guru dengan sebaiknya menurut Haliza dan Joy Desmalar 2016. Bukan itu sahaja, menurut Syarimat et al. 2016, strategi penghapusan tingkah laku menggunakan token ekonomi dengan kaedah penarikan adalah berkesan untuk menghapuskan tingkah laku negatif. Penarikan token adalah dendaan yang diberikan kepada murid jika melakukan tingkah laku negatif. Pada awalnya, Aryan akan diberikan 10 pelekat token untuk dipegang sewaktu PDP berlangsung. Apabila tingkah laku negatif dilakukan, satu demi satu pelekat token akan ditarik balik. Bukan itu sahaja, Aryan juga akan dijanjikan ganjaran untuk ditebus mengikut jumlah pelekat yang berjaya dikumpul setelah PDP berakhir. Misalnya, Aryan diberikan 10. Setelah dia melakukan beberapa tingkah laku negatif, dalam 5 token ditarik. Sekiranya Aryan dapat mengumpulkan 5 token, token berkenaan akan ditukarkan dengan hadiah yang menarik. Contohnya makanan, jajan, ataupun alat tulis. Kemudian jumlah pelekat pada permulaan akan berkurangan pada kelas berikutnya. Contohnya pada hari pertama Aryan dibekalkan 10 pelekat. Kemudian pada hari kedua bilangan pelekat itu dikurangkan menjadi 9. Begitulah untuk hari-hari yang akan datang. Hal ini dapat melatih Aryan untuk menghapuskan tingkah laku negatif secara berperingkat. Penutup, kesimpulannya, dasar penting bagi pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melalui langkah-langkah pengujian, pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan oleh guru di bilik darjah. Justru, kecekapan guru dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amatlah penting, malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran berkesan yang digunakan oleh guru berkesan di sekolah, berkesan berpotensi besar membawa perubahan positif kepada proses pengajaran dan pembelajaran murid di sekolah. Jadi, sebagai cadangan yang dapat setelah menjalankan pentaksiran ini, saya mendapati bahawa faktor murid itu sangat penting dalam pembinaan instrumen. Hal ini kerana sekiranya item yang dibina ialah item yang kurang kesahannya, akan menyebabkan ia hanyalah sekadar latihan pengukuhan bagi murid berkenaan. Ini adalah rujukan yang saya rujuk untuk menghasilkan bahan pentaksiran tadi.
Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Harap maaf atas ketidaksempurnaan semasa pembentangan berlangsung.